Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada tengah hari ini kita sekali lagi dapat bertemu dan kita membincangkan tentang kitab Talbis Iblis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari talbis iblis ni. Baca tu mudah tuan-tuan, tapi sebenarnya apabila kita lagi banyak kita baca, lagi besar cabaran kita. Kita kena minta bantuan dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada gangguan syaitan. Bacalah qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan seumpama dengannya agar kita ni dihindari daripada gangguan syaitan. Pun begitu, senantiasalah berdoa kepada Allah, kerana talbis iblis ni sangat-sangat licik dan kita sendiri pun tidak ada yang boleh menyelamatkan kita darinya melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang kita nak baca pada pagi ni, pada tengah hari ni ialah sambungan dalam talbis iblis terhadap para ulama, terkhusus dalam bab fuqaha. Pada sebelum ni kita dah bincang tentang bagaimana iblis menipu para ulama ahlul hadis, fuqaha dalam soal niat mereka sebab apa nak belajar. Mungkin sebab nak berdebat, nak tunjuk pandai dan seumpama dengannya. Hari ini kita nak baca tentang talbis iblis terhadap para fuqaha dalam mendekati para penguasa. Okey, dalam mendekati para penguasa. Baik, kita baca sama-sama. Salah satu talbis iblis yang dilancarkan iblis terkutuk, teruntuk para fuqaha, iaitu dengan cara mendorong mereka sehingga mau gaul dan bermanis muka di hadapan para penguasa umat Islam. Juga tidak mau mengingkari kemungkaran yang ada padahal mereka mampu melakukannya. Justru terkadang mereka memberikan keringanan hukum bagi para penguasa itu yang tidak diberikan kepada orang lain. Semua ini mereka lakukan demi mendapat bahagian harta orang-orang yang menzalimi kaum muslimin itu. Okay. Jadi talbis iblis terusnya, dia suruh para ulama ni suka bergaul dengan para penguasa, para pemimpin, sehingga mereka mendapat keuntungan daripada hubungan mereka dengan pemimpin. Tapi dalam masa yang sama, iblis menipu mereka untuk dekatnya mereka kepada penguasa itu bertambah kerosakan, bukan bertambah baik. Betul kata, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa ramai orang nak kebaikan, memang pada niat asal dia pergi kepada pemimpin tu, niat dia baik, tapi tak terlepas daripada tipu daya iblis. Kita bukan kata semua orang yang pergi pada penguasa orang jahat, tak. Ada je ulama-ulama yang memang dekat dengan para penguasa, tapi kena hati-hati sebab di saat dalam niat yang baik itu terkadang iblis boleh talbis sehingga natijah yang keluar adalah tidak baik. Okey, bagaimana? Akibat nyata yang ditimbulkan dari tindakan itu, dia pergi duduk dekat, tapi akhirnya hati dia cenderung kepada penguasa, lalu dia tak ingkari penguasa tersebut pada kezaliman mereka. Okey, akibat daripada tindakan itu tersebarnya kerosakan bagi tiga pihak. Pihak yang pertama, okey, yang terkesan ialah penguasa itu sendiri. Okey, penguasa itu sendiri. Yang pertama yang terkesan adalah penguasa. Pertama adalah penguasa. Si penguasa sendiri.
Kerana dia akan berkata, sekiranya aku tidak berada di atas kebenaran, pasti si fulan yang terkenal sebagai ahli fiqh itu mengingkari sikapku. Bagaimana mungkin aku berada di pihak yang tidak benar, sementara dia saja mahu makan hartaku. Jadi keberadaan si faqih, si alim bersama si penguasa menjadikan si penguasa tu dia rasa dia betul, padahal dia salah. Okey, nombor satu. Kerosakan yang kedua kepada orang awam. Orang awam pula dia kata tidak ada masalah pada penguasa itu. Okey. Demikian juga harta serta apa yang dia buat. Sebab apa? Tu fuqaha tu, orang faqih tu ada dengan dia. Kalau tidak, takkanlah dia tu duduk dengan ustaz tu. Takkanlah ustaz tu pergi duduk dengan dia. Kedua, orang awam akhirnya menyokong kezaliman. Dia tak kata apa, dia duduk situ je bersama dengan. Yang ketiga, ahli fiqh itu sendiri kerana agamanya menjadi rosak akibat perbuatannya terhadap penguasa tersebut. Okey. Iblis melancarkan tipu dayanya terhadap para fuqaha dengan mendorong mereka supaya mendekati penguasa. Sehingga ahli fiqh itu berkata, kami mendekati penguasa hanya untuk membantu seorang Muslim. Tengok, niat asal bagus. Ni niat dia asal. Okey. Ni niat asal mereka mendekati. Kami mendekati penguasa hanya untuk membantu seorang Muslim. Akan tetapi, okey, iblis, tipu daya iblis ini tersingkap tatkala ada orang selainnya yang menemui sang penguasa guna menawarkan bantuan. Si ahli fiqh tidak akan senang kepada orang itu. Bahkan mungkin dia mencelanya hanya kerana dia ingin hanya dia yang dekat dengan penguasa. Sampailah akhirnya dia kata memang membantu orang Muslim, tapi bila dah ada kedudukan, ada je orang menawarkan bantuan, dia tidak akan senang. Pasal apa? Dia takut kedudukan dia pula akan terjejas. Ini semua talbis iblis. Allahu Akbar. Okay. Kita baca memang tu, tapi sebab tu kita kata doakanlah, banyak doa. Kita kena juga banyakkan doa para ustazah, para asatidah. Istilah sebut para ustazah ni payah sekali. Para asatidah, yakni ustaz-ustaz kita, yang mana mereka merasakan ada keberuntungan duduk dengan para penguasa. Kita doakan mereka agar Allah jaga hati mereka, Allah jaga niat mereka, dan Allah tidak memfitnah mereka, Allah tidak menguji mereka dengan jawatan, kedudukan, kesenangan dan seumpama dengannya. Okey. Di antara talbis iblis terhadap ahli fiqh adalah dengan mendorong mereka untuk mengambil harta para penguasa. Misalnya dengan kata-kata hasutan, kamu memiliki hak pada harta tersebut. Padahal telah maklum bahawa jika harta itu berasal dari sumber yang haram, tentu dia tidak boleh mengambilnya sedikit pun. Jika berasal dari sumber yang syubuhat, maka meninggalkannya lebih utama dari mengambilnya. Dan jika berasal dari sumber yang mubah, maka dia boleh mengambilnya sesuai dengan posisi pribadi dalam agama, bukan kerana berdasarkan motif akan membelanjakannya secara serampangan. Okey. Jadi kadang-kadang ada harta yang ditawarkan. Ada harta yang ditawarkan. Kena tengok juga harta tu daripada mana. Ini syubhat belaka. Boleh jadi ada orang awam yang akan mengikuti perbuatan ahli fiqh yang terpedaya oleh iblis ini, sehingga mereka membolehkan apa yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak apa, tu ustaz tu ambil, tu bahasa kita lah. Tu ustaz tu ambil, kita boleh ambil jugalah kalau dia ambil. Bahaya ni kadang-kadang. Sekarang ni timbul cerita tentang gerakan kristianisasi. Kadang-kadang orang yang terlibat dengannya adalah para asatidzah, orang ustaz. Dia kata kami sebenarnya nak berniaga, kami tak ada kaitan dengan kristianisasi. Kami niaga je, tapi dia
dia pejam mata terhadap bagaimana urus niaga yang dia lakukan itu boleh membantu sebuah gerakan kristianisasi secara langsung atau secara tidak langsung. Okey, yang tu bahaya. Kemudian Iblis pun melancarkan tipu dayanya kepada ulama fiqh, dengan yang menjauhkan diri dari penguasa dengan dalih beribadah dan menegakkan agama. Okey, yang ni sebaliknya pula. Ni sebaliknya ni. Kalau tadi cerita tentang yang pergi kepada penguasa, yang ni ada ulama yang menjauhkan diri dari penguasa. Okey. Menjauhkan diri dari penguasa dengan dalih beribadah dan menegakkan agama. Iblis menghiaskan kepada mereka kebaikan ghibah terhadap ulama yang mendekati penguasa. Tu dia. Kita pula hak tak begini sedap pula kata. Tengok ulama tu begini. Kita pula ustaz tu tak pakar lah, ustaz tu begini, ustaz tu macam-macam. Sebab dia duduk dekat penguasa. Kita sedaplah kata sebab kita tak duduk situ. Okey? Dengan perbuatan tersebut, Iblis membuat mereka terjatuh kepada dua petaka. Pertama, mengunjing orang lain. Okay? Mengunjing orang lain, menghina orang lain. Yang kedua, okay, menyanjung diri sendiri. Kesimpulannya, jadi hak pergi pun bahaya, hak tak pergi pun bahaya juga. Tak terlepas daripada tipu daya Iblis. Kesimpulannya, mendekati penguasa termasuk bahaya yang sangat besar. Kerana tatkala seorang dekat dengan para penguasa, boleh jadi niat awalnya baik, namun kemudian berubah kerana kebaikan dan kedermawanan para penguasa, atau kerana adanya sikap tamak dalam hati untuk mendapatkan harta mereka. Akibatnya dia tidak boleh menahan diri dari sikap menjilat kepada mereka, dan dia pun tidak mampu mengingkari kesalahan mereka. Dahsyat bahasa dia. Okey. Dahsyat bahasa dia. Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku tidak khawatir apabila penguasa menghinakan diriku. Justru yang aku khawatirkan adalah pada waktu mereka memuliakan aku, sehingga hatiku menjadi lunak terhadap mereka. Allahu Akbar. Kena hati-hati juga dalam bab ni. Nak duduk tetap tegar di atas kebenaran ni payah. Allah uji hati kita. Allah uji hati kita. Sebenarnya Allah yang nak uji. Iblis ni dia menjadi sebab saja. Allah nak uji bagaimana tetapnya kita, istiqamahnya kita di atas kebenaran. Sufyan Ats-Tsauri kata, kalau penguasa hina aku tak bimbang. Tapi kalau dia buat baik kepada aku bimbang. Hati aku jadi lunak. Lunak bukan apa, takut. Nak tegur, takut. Segan sebab dia ni penguasa. Bahaya. Dahulu para ulama salaf menjauhkan diri dari para penguasa kerana kezaliman mereka yang nampak jelas. Namun para penguasa tetap meminta bantuan para ulama kerana mereka memerlukan fatwa serta saranannya dalam menjalankan roda pemerintahan. Lalu muncullah, jadi muncullah kemudian, ulama dulu memang tak takut nak duduk dekat tepi para penguasa. Takut terfitnah. Tapi kemudian muncullah orang-orang yang kecenderungannya terhadap dunia sangat kuat. Maka mereka pun mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi kecenderungan para penguasa. Kemudian membawakan ilmu-ilmu itu kepada mereka agar mendapatkan harta duniawi. Jadi dia tengok para penguasa ni perlu kepada apa. Dia ngaji bidang tersebut supaya dengan sijil ataupun kemampuan mereka di bidang tersebut, dia boleh mendatangi para penguasa untuk mendapatkan harta duniawi. Bukti kuat menunjukkan bahawa tujuan orang-orang tadi dalam mencari ilmu adalah memenuhi permintaan sang penguasa, iaitu para penguasa zaman dahulu suka mendengarkan dalil dalam hal usul pokok agama. Lalu muncullah sekelompok manusia yang berani mengangkat ilmu kalam
yakni mempelajarinya kemudian mengusungnya ke tengah masyarakat. Tidak lama berselang para penguasa suka berdiskusi masalah fiqh, maka semua orang tadi pun jadi suka berdebat terkait dengannya. Tidak dinafikan kecenderungan para penguasa ni menyebabkan banyak orang belajar tentang apa yang dia cenderung. Para ulama yang sebenar, dia tidak melihat kecenderungan penguasa itu sebagai yang utama, tapi mereka belajar untuk mengangkat kejahilan dari diri dan keperluan masyarakat terhadapnya. Lalu beberapa penguasa mula suka kepada nasihat, sehingga banyak orang yang baru belajar suka terhadap nasihat. Tatkala majoriti orang awam suka kepada cerita, maka banyak tukang cerita semakin sedikit ahli fiqh. Tengok pemimpin suka, kalau ceramah gelak ketawa, dia pun buat gelak ketawa. Ilmunya jadi sikit ya, ceritanya jadi banyak. Pasal apa? Demi menarik kecenderungan hati para penguasa. Kita ni kadang-kadang bukan setakat menarik kecenderungan hati para penguasa. Zaman kita ni nak kena tarik hati jemaah, follower. Banyak orang yang mengajar, dia tengok audien dia. Kalau tengok audien untuk tahu nilai dia jahil ke tak jahil ke berana gini, lepas tu dia ajar sikit, tak apa. Ni dia punya konten dia betul-betul ikut kehendak audien. Apatah lagi kalau audien dia adalah para penguasa. Kalau penguasa tu suka kepada lawak jenaka, cerita dia lawak je, ilmunya sikit tapi lawaknya banyak. Kalau dia suka tentang lagu, nyanyian, maka dia sampai dalam kuliah pun menyanyi. Ini semua talbis. Pasal apa? Ilmu dia tidak mengikut orang. Orang kena ikut ilmu. Itu sepatutnya. Allahul Musta'an. Kita pun pernah beringatlah dalam masalah tu. Semoga Allah menjaga kita semua. Di antara talbis iblis terhadap para fuqaha, bahawa ada di antara mereka yang makan harta wakaf dari madrasah yang dibangun untuk para penuntut ilmu. Ni seterusnya. Orang bagi harta wakaf untuk madrasah. Itu mana tak betul lain. Okey, makan harta wakaf dari madrasah yang dibangun untuk para penuntut ilmu. Orang bagi harta wakaf untuk bertahun-tahun dia tinggal dan makan dari harta haram tersebut tanpa mau menyibukkan diri dengan ilmu. Duduk di madrasah dapat, kalau kita dapat beasiswa lah kali kita ni. Madrasah orang bagi kat dia beasiswa tu untuk belajar. Dia pun dapatlah beasiswa belajar, tapi dia tak guna untuk belajar. Okey. Sedangkan itu harta zakat, boleh jadi harta zakat. Orang bagi zakat untuk dia belajar. Dia pula ambil harta zakat tapi tak guna pun untuk belajar. Duduk sibuk dengan benda lain. Dapat harta zakat, tukar ejoh motor. Beli motor, tukar ejoh motor. Dapat harta zakat, beli telefon. Dengan anggapan duit dah jadi hak dia. Sedangkan maksud dia diberi itu adalah kerana dia menuntut ilmu. Okey? Jadi bila dia beri kerana menuntut ilmu, kerja dia kena menuntut ilmu. Tapi sebaliknya tidak. Dia merasa puas dengan ilmu yang sudah dia dapatkan. Sejatinya dia tidak berhak mendapatkan bahagian dari harta wakaf itu. Pasalnya harta wakaf itu dikhususkan bagi orang yang menuntut ilmu, kecuali jika memang dia sebagai pengajar, sebab kesibukan belajar dan mengajar terus berlangsung, tak pernah putus. Di antaranya apa yang diceritakan, di antaranya apa yang diceritakan ehwal sebahagian ahli fiqh pemula yang berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Ini termasuk talbis juga. Bila dah start belajar, baru belajar, dia mula berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Sebahagian dari mereka ada yang mengenakan pakaian sutra, memakai perhiasan emas,
serta melakukan kemaksiatan lainnya. Sementara itu sebab atau faktor yang membuat mereka terjerumus kepada kemaksiatan tersebut berbeza-beza, tidak sama antara fuqaha dan yang lainnya. Okey. Jadi ini fitnah baru dah ni. Okey, ini fitnah baru dah ni. Habis dah para penguasa tadi, habis kat tu. Okey, di antara mereka baru belajar fiqh, tapi dengan sebab ilmu fiqh yang baru belajar tu mula berani melakukan hal yang dilarang oleh syariat, seperti pakai sutra, pakai emas. Okey. Sebab kenapa mereka buat begitu berbeza, tak sama antara satu sama lain. Di antara mereka ada yang keyakinannya dalam pokok agama rosak, yakni akidah dia rosak. Tapi dia belajar fiqh adalah untuk menutup kesesatan dari sudut akidahnya, atau supaya dia dapat mengambil harta wakaf, atau boleh menjadi pemimpin, atau dia boleh berdebat. Okey, macam-macam. Di antara mereka ada yang akidahnya benar atau lurus, tapi hawa nafsu dan kegemaran melampiaskan syahwat telah menguasai dirinya, sementara dia tidak mempunyai sesuatu yang dapat memalingkannya dari semua itu. Sungguh perdebatan itu sendiri mendorong seseorang untuk bersikap sombong dan membanggakan diri sendiri, padahal seorang boleh menjadi lurus dengan menempa dirinya serta memahami sejarah perjalanan hidup salafus salih. Akan tetapi kebanyakan manusia jauh dari semua hal ini. Mereka tidak mempunyai apa pun melainkan hasrat untuk mendukung nalurinya mencapai puncak, sehingga dalam keadaan seperti ini hawa nafsu akan lepas bebas tanpa ada kontrol yang boleh mengendalikannya. Okey. Di antara ulama fiqh ada yang tertipu oleh iblis dengan talbisnya. Kamu adalah orang yang berilmu dan pemberi fatwa, dan ilmu itu justru membela pemiliknya. Jangan bimbang, nanti ilmu kamu yang akan jadi pembela kamu. Tipu daya yang buruk lagi menipu, kerana justru maknanya sebaliknya, ilmu lebih layak mendebatnya, menghujahnya, dan melipat gandakan azab baginya. Boleh faham tak pernyataan ni? Ini penting ni, saya kena highlight ni. Kalau tuan-tuan tengok, kita letak bintang sini. Okey. Apa maksud ayat ni? Ada orang bila dapat ilmu, dia sangka ilmu tu menjadi hujah untuknya di hadapan Allah. Tak apa, kita jumpa seorang macam gini. Oh, kita kata doakan saya, oh, ustaz tak apa, moga ustaz tinggi ilmu dah. Ustaz ni banyak amal dah, nanti saya esok ingatlah kat saya kan, contoh. Orang sangka semua orang puji dia, seolah-olah dia tu ahli syurga dah. Pasal apa? Dia kata kamu ada ilmu. Ilmu tu akan membela pemiliknya. Padahal tipu daya yang sangat buruk lagi menipu. Boleh jadi ilmu itulah yang akan menghujah dia. Ya Allah, dia dulu tahu hukum ni. Ya Allah, dia belajar dulu, tapi dia tetap buat. Jadi hujah ilmu menghujah dia dan melipat gandakan azab baginya. Ya salam. Okey. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampunkan dosa-dosa kita. Jangan tertipu dengan ilmu. Kadang kita ni tak ada iblis mari orang apa. Anak-anak murid kata, oh ustaz tak apa. Jangan tertipu. Minta doalah kepada Allah agar kita ni selamat. Kadang-kadang orang yang berilmu lebih berat hujah di hari akhirat berbanding orang yang tidak berilmu. Yang kita mengaji ni kelas siang malam, kelas kita tiap-tiap hari ada kuliah. Bila kita dah belajar, maka kita telah ada satu tanggungjawab. Kita dah ada satu tanggungjawab dan kita akan ditanya tentang ilmu itu. Allahul musta'an. Okey. Takut nak mengajar, berasa nak berhenti dah mengajar. Dengar gitu. Tapi gitulah. Kalau kita berhenti mengajar, talbis juga. Maknanya menyembunyikan ilmu juga. Habis itu
menyembunyikan ilmu pula. Tak lesah. Mengajar pun takut, tak mengajar pun takut. Lalu kalau kata, kalau lagu tu ustaz, tak payah belajar lah terus. Baik jadi orang awam lah. Orang awam pula jahil. Talbis pula. Terlibat dengan kejahilan, akhirnya tak tahu apa yang betul, apa yang salah. Jadi sedangkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah ni dia angkat orang yang mendapat ilmu beberapa darjat. Jadi gimari-gimari kita ni sebenarnya ada risiko belaka. Cuma buatlah pilihan yang terbaik dan berusahalah menepati tuntutan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan ke atas kita. Jangan pula bila dengar lagu ni pakai tak belajar dah aku ni. Nak pakai jadi orang awam tak apa dah. Jangan. Belajarlah sikit-sikit pun tak apa, insya-Allah. Doakan Allah Taala bagi kepada kita manfaat dengan ilmu yang kita pelajari. Al-Hasanul Basri menegaskan, ahli fiqh yang sejati adalah orang yang takut kepada Allah. Ni hak betul. Lagi dia belajar, lagi dia takut kepada Allah. Ibnu Aqil mengatakan, okey, Ibnu Aqil mengatakan, kita tanda sikit yang ni. Oh lari. Tak cantik tanda tu. Nak cantik juga. Okey. Dia tak boleh highlight yang ni. Buku tak boleh highlight. Kalau gambar tak boleh highlight. Kalau apa PDF tulisan boleh. Jadi ahli fiqh yang sejati adalah orang yang takut kepada Allah. Ibnu Aqil mengatakan, aku pernah melihat seorang ahli fiqh Khurasan yang mengenakan pakaian sutra dan memakai beberapa cincin emas. Aku bertanya kepadanya, apa ini? Dia menjawab, perhiasan penguasa dan kepedihan bagi musuh. Ni penguasa bagi, tujuan dia biar musuh tengok tu pedih tengok kita. Jadi dia kata, justru sebaliknya perbuatan kamu itu membuat musuh senang apabila kamu orang Muslim sejati yang mengerti dan menyadari bahawa hal ini terlarang. Sebab iblis adalah musuhmu. Jika kamu sudah sampai begini, pasti dia akan memberimu pakaian yang tidak sesuai dengan syariat. Kamu sudah membuat ia senang dengan tindakanmu. Okey, dengan tindakanmu. Renungkanlah olehmu, apakah harta sang penguasa tersebut hukumnya menjadi boleh setelah sebelumnya termasuk dalam larangan Allah, Tuhan yang Maha Penyayang. Kasihan sekali kamu. Penguasa memberimu harta, lalu kamu terlepas dari iman kerananya. Padahal sepatutnya penguasa melepaskan baju kefasikan berkat ilmumu dan menggantinya dengan baju kebaikan. Sepatutnya penguasa pakai pakaian ulama, tiba-tiba ulama pergi pakai pakaian penguasa. Okey? Jadi terfitnah begitu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, kata dia, semoga Allah menimpakan kehinaan terhadap kalian sebab kalian telah meremehkan larangan sedemikian rupa. Dia pakai cincin emas. Seandainya kamu menyadari ini merupakan kebodohan perangaiku, sekarang cubaan yang menimpamu benar-benar sempurna. Sungguh pelanggaran yang kamu lakukan ini adalah bukti rosaknya hatimu. Di antara talbis iblis terhadap ahli fiqh lainnya, yakni menjadikan mereka beranggapan baik ketika meremehkan para pemberi nasihat dan menolak kehadiran mereka. Lalu berkata, siapa para pemberi nasihat itu? Mereka hanyalah tukang cerita. Jadi bila penasihat yang benar datang, dia meremehkan penasihat tersebut. Dia duduk tepi penguasa, dia tak nak penguasa dengar, dia meremehkan penasihat-penasihat yang baik. Okey? Malah dia menolak, suruh orang tolak nasihat yang baik dengan alasan itu semua ahli para pencerita. Tujuan syaitan tidak lain tidak bukan supaya mereka tidak datang ke majlis ilmu yang sejatinya boleh membuat hati mereka lembut dan menjadikan jiwa mereka tunduk. Padahal tukang cerita tidak tercela secara automatik di sisi keahliannya bercerita. Kerana demikian diisyaratkan dalam Al-Quran. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas.
kami menceritakan kepada kamu sebaik-baik kisah. Dan Allah Ta'ala juga kata faqsusil qasas, ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu. Para tukang cerita, kita lah ni banyak tukang cerita. Dalam bahasa Arab dia panggil ni ahli tukang cerita ni, nanti kita akan sampai kepada bab bawah ni. Okey. Ni penceramah, pendari nasihat, penutur kisah. Penutur kisah ni dia panggil pencerita atau penglipu lara. Penglipu lara, pencerita. Qusas dalam bahasa Arab dia panggil al-qussas. Okey. Al-qussas. Ada sabdu ni. Al-qussas adalah penglipu lara. Nanti kita cuba. Ini kita cerita tukang cerita. Dia kata asal cerita ni tak ada masalah. Sebab Al-Quran sendiri bawa cerita juga. Quran kata nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Quran juga kata faqsusil qasas, ceritakanlah kepada mereka cerita tu. Sebab tu dalam Quran ada cerita Firaun, cerita Haman, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Hud, cerita Nabi Saleh, Nabi Nuh, cerita banyak. Jadi para tukang cerita menjadi tercela lantaran suka bercerita panjang lebar tanpa menyinggung ilmu yang bermanfaat. Akhir sekali cerita je. Baca hadis, sekerat hadis, saya pada minggu lepas pergi sini duk cerita dengan cerita dia je. Habis 45 minit antara maghrib isyak tu dengan cerita je, bukan mengajar ilmu pun. Yang tu masalah. Kalau cerita kita tu memberi contoh kepada ilmu lain, ni dak, ilmu tu jadi sikit je, cerita jadi banyak. Di sisi lain, kebanyakan mereka mencampur ceritanya dengan karangan sendiri, serta terkadang mereka bersandar pada hal-hal yang kebanyakannya mustahil. Mari pula cerita dongeng. Cerita pula mari mimpi pula. Mimpi itulah, mimpi inilah. Cerita lah ke tu tuan-tuan. Mimpi ulama tu cerita gini. Ulama ni pula mimpi macam ni. Cerita semata-mata. Saya dulu suka dengar cerita. Dulu kita ada buku kisah wali-wali, kisah-kisah wali Allah. Ingat tak? Dulu buku zaman-zaman sekolah tak baca. Dia siri 1, siri 2. Sebenarnya dia terjemah daripada buku Arab lah. Tapi sebutnya dalam tu cuma cerita orang soleh, cerita wali. Betul, cerita ni betul boleh. Tapi kadang-kadang cerita sampai cerita hak tak masuk akal pun ada. Dan sebetulnya kita lebih memerlukan Al-Quran, hadis, cerita tentang hukum, cerita para sahabat, cerita sirah Nabi. Yang tu tak apa. Ni nak cerita memang macam-macam boleh. Okey. Adapun jika kisah yang dikemukakan tukang cerita itu adalah sesuatu yang benar dan mengandungi nasihat, maka dia tetap layak untuk dipuji. Jadi kalau cerita tu betul tak apa. Tidak bertentangan dengan syariat pula tak apa. Dan qadar dia pun agak-agak lah. Okay. Terkait hal ini, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, betapa perlunya manusia kepada tukang cerita yang jujur. Sebab kadang-kadang buat cerita ni tahu-tahulah kita dengar sejengkal, dia jadilah sedepa, nama tukang cerita. Okay. Dan kalau kita nak tahu, sebenarnya banyak hadis-hadis palsu ni datang daripada tukang cerita ni. Dia biasa cerita ni dia biasa karang cerita. Apa sekali ni Nabi kata, ni hadis kata. Akhir sekali muncullah cerita-cerita pelik dalam masyarakat. Sebab tu ini adalah talbis lah, ujian Allah kepada para penceramah, khususnya para asatidzah dan sebagainya, supaya kita ni bila mengajar biarlah berdasarkan ilmu yang sahih.
Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey. Dalam ni kita dalam masa ada 10 minit lagi, sempat kot insya-Allah. Kritik kita sampai di sini nanti. Okey. Ibnul Jauzi berkata, pada masa dulu ada yang menjadi penceramah dan pemberi nasihat. Yang menjadi penceramah dan pemberi nasihat adalah para ulama dan ahli fiqh. Maka itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah hadir di majlis Ubaid bin Umair. Lantas Umar bin Abdul Aziz pun pernah hadir di majlis sang pemberi nasihat. Zaman dulu orang hak duduk ceramah ni orang alimnya duduk. Tuan-tuan, orang alimnya duduk di ceramah zaman dulu. Kita ni tak alim mana ni ceramah juga ni lagu mana ni? Sebab tu banyak baca je memang jangan syarah. Ni sebab kitab ni. Ni kalau kita ni bersandarkan kitab, kita baca kitab, maknanya yang mengajar tuan-tuan sebenarnya tok guru hak tulis kitab ni. Saya ni je baca je. Ni dak kitab pun tak tahu mana, cerita sembang, tu bahaya. Ibnul Jauzi kata dulu yang jadi penceramah ni orang-orang ulama ahli fiqh. Sampai Abdullah bin Umar duduk dalam majlis ilmu, Ubaid bin Umair. Umar bin Abdul Aziz pun duduk, pemimpin duduk dalam majlis ilmu. Namun kemudian peranan mulia ini menjadi hina ketika orang-orang jahil berani mengambil alih. Orang jahil dia pun dengar, aku boleh juga gitu. Dia rasa, Allah setakat cakap macam tu aku boleh juga. Dia rasa mudah untuk memberikan kuliah. Sebab apa mudah tu? Boleh jadi sebab orang kita ni dia tak tahu banyak. Dia tak tanya, ustaz, kitab gapo ustaz baca? Dia tak tanya, ustaz hadis ni sahih ke tidak? Ustaz, ulama mana yang sebut? Dia tak ada kritikan terhadap kuliah. Dia tidak bertanya ataupun kita ni qala harwa telinga. Ustaz kata hadis palsu pun kita ya, ustaz kata hadis sahih pun kita ya. Jadi menyebabkan orang-orang yang memang tak ada keahlian, dia rasa berani dan mudah untuk duduk mengajar. Kadang-kadang oleh kerana dia ni, contoh sebagai, minta maaf lah saya sebut, kadang-kadang keahlian dia tidak menerusi landasan ilmu. Keahlian dia, sebab dia ni dia pernah keluar dakwah 40 hari sebagai contohlah. Padahal waktu dia keluar dakwah 40 hari tu, dia tak pernah pun talaqi kitab. Dia hanya duduk dengan tu majlis tu, orang solat malam, dia solat malam, orang keluar berdakwah ajak orang solat, dia keluar juga ikut orang tu, ikut orang ni. Kemudian orang bayan, dia pun duduk dengar cerita tanpa dia semak. Lepas dia keluar 40 hari, okey, dia rasa dia dah boleh berdakwah, dia pula ajak orang. Tapi di saat orang dia ajak orang tu, dia sendiri tak ada ilmu. Sebagai contoh, ada orang juga duduk di pondok beberapa tahun, padahal waktu dia duduk pondok, boleh jadi dia tak belajar. Tapi dia balik, akhirnya dia rasa ada ilmu, dia mengajar. Ada orang bukan kata tak duduk pondok, duduk di universiti. Universiti dia tu tidak wajib masuk kelas. Ada universiti tak wajib masuk kelas. Pergi tak masuk kelas pun tak apa. Waktu nak periksa, buat revision sikit, buat review, tanya kawan-kawan, masuk. Akhir sekali lulus. Orang kata hebat dia tu. Tak belajar pun boleh lulus. Pick up molek otak dia. Dia balik bawa CJ tersebut, akhirnya orang kata, dia ni mengaji lama semua. Berapa tahun duduk di sana? 10 tahun. 10 tahun orang kata payah ngaji sana gini. Akhirnya orang pun letak. Padahal selama dia belajar, dia pun bukan orang yang melazimi kelas majlis ilmu dan seumpama dengannya. Ini bahaya. Pak kita pula oleh kerana masjid-masjid dan surau-surau mula permintaan terhadap ustaz ni ramai, jadi tangkap muak. Ini antara talbis. Jadi orang-orang awam dia tak ada ilmu, padahal bila kita tengok dia mengajar, dia ni sembang kari dia banyak ni. Tapi orang duduk bawah tu, dengar. Asal sedap cakap tak apa. Ilmu nombor 2. Okey. Sehingga mereka namun
orang-orang jahil murah, sehingga mereka yang memiliki kedudukan tidak mau lagi hadir di dalam majlis mereka. Justru orang-orang awam dan para wanita lah yang menyukai majlis seperti itu. Para penceramah, pemberi nasihat serta penutur kisah tidak membekali diri dengan ilmu syar'i. Mereka juga lebih memilih cerita-cerita atau kisah-kisah yang membuat orang jahil dan awam terkagum. Hebat. Akibatnya muncullah berbagai macam bid'ah. Ini yang berlaku. Kami telah sebutkan kerusakan mereka dalam kitab Al-Qussas wal Mudzakirin. Di sini kami hanya akan menyebut sebahagiannya. Mereka memalsukan hadis-hadis targhib wa tarhib. Hadis berkaitan motivasi dan ancaman. Iblis membuat talbis atas mereka sehingga mereka menyatakan, kami bermaksud dengan hadis palsu tu, kami bermaksud memberi galakan kepada manusia untuk buat kebaikan dan mencegah manusia dari melakukan keburukan. Reka hadis palsu, tujuan dia nak ajak manusia untuk buat kebaikan. Ini merupakan pelanggaran terhadap syariat. Berapa ramai dia kata, tak apa, kita niat baik je, bukan salah pun. Takkanlah salah benda tu, kita nak ajak benda baik. Ini merupakan pelanggaran terhadap syariat. Pasalnya dengan perbuatan demikian, mereka menganggap syariat Islam itu masih kurang dan perlu disempurnakan. Mereka lupa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, silakanlah mengambil tempat duduknya di neraka. Okey. Di antara talbis iblis lainnya adalah mereka sengaja mencari-cari kalimah yang boleh memotivasi jiwa dan boleh menggairahkan hati. Mereka membuat berbagai seni berbicara. Cara cakap pun dah macam-macam. Seni, dia ada seni. Mereka membuat berbagai seni bicara. Anda dapat melihat mereka mendendangkan syair-syair ghazal yang bercerita tentang mabuk cinta. Oh, syair jangan kira. Macam kita tak ada kata. Jadi lagu lah. Duduk dalam masjid pun nasyid. Memperdengarkan suara yang indah. Sebab apa? Nak tarik orang dengar. Iblis memperdaya mereka sehingga mereka berkata, maksud kami tidak lain, hanyalah ingin menasihati mereka agar cinta kepada Allah. Okay. Padahal kebanyakan yang datang ke majlis mereka adalah orang-orang awam yang hati mereka sarat dengan hawa nafsu, kerananya tersesat dan menyesatkanlah para penceramah, pemberi nasihat dan penutur kisah itu. Nah tuan, ni kisah zaman dulu orang tulis dah ni. Zaman kita lah ni lagilah ramai. Okey. Ni zaman Ibnul Jauzi sebut ni. Ni zaman kita lagilah. Semoga Allah Taala melindungi kita. Akhir zaman ni macam-macam. Orang anggap ceramah ni mudah. Kadang-kadang ialah yang membezakan kita adalah sifat ketakwaan dan takut kepada Allah. Nak cakap apa yang kita tahu dan apa yang kita tak tahu. Allahul musta'an. Semoga Allah doakanlah juga saya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, dan juga para asatidah kita agar Allah Ta'ala menjaga kita yang berada di atas platform dakwah ni, mengajar ni, agar Allah jaga. Okay. Sebahagian daripada mereka menampakkan kesan penghayatan dan kekhusyukan melebihi apa yang ada di dalam hatinya. Itu terjadi kerana banyaknya orang yang datang kepada mereka dan sehingga yang tentunya menuntut kepura-puraan, sehingga jiwa mereka pun berusaha mengkreasi tangisan dan kekhusyukan lebih. Oh, seolah-olah buat-buat menangis. Siapa saja di antara mereka ada yang berdusta, nescaya mereka rugi dunia akhirat. Dan siapa saja yang jujur, kejujurannya tidak terlepas dari riak yang menodainya. Di antara mereka ada yang melakukan gerakan-gerakan mengiringi bacaan yang dilakukan. Nada-nada yang mereka perlihatkan apabila di zaman ini menyerupai nyanyian, maka dia lebih layak dikatakan haram dari makruh. Sang qari bernyanyi, sang penceramah menyanyikan kisah asmara dengan bertepuk tangan dan kedua kakinya menghentak-hentak mirip orang mabuk. Hal itu membuat jiwa bergelojak dan membangkitkan semangat.
laki-laki dan wanita berteriak histeria sambil merobek-robek pakaian yang dikenakan. Hal ini terjadi kerana nafsu yang terpendam. Kemudian mereka keluar lantas menyerukan, majlis ini majlis yang bagus. Maksud bagus itu perbuatan haram yang dilakukan padanya. Oh, dia rasa bagusnya majlis gini, Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya rasa benda ni saya nak ulas panjang sekali lagi. Okey. So kita akan kita berhenti setakat ni dulu. Kita akan baca sekali lagi daripada sini. Talbis iblis terhadap para penceramah dan pemberi nasihat serta penglipu lara. Sebab apa? Sebab kita sekarang ni kita di hujung-hujung. Mungkin kita dah tak berapa nak fokus. Padahal benda ni sangat penting, terutamanya zaman kita ni. Sebab tu saya nak pesan pada para jemaah di luar sana kena pandai bezakan antara ilmuwan, penceramah dengan penglipu lara. Okey. Penceramah orang yang suka ceramah. Pemberi nasihat dipanggil wa'az, orang yang cerita dia memberi kesan ke dalam hati, tapi dengan ayat-ayat Quran yang benar, dengan hadis, tidak apa bagi cerita karut-marut dan sebagainya. Bezakan orang-orang yang cerita dia dengan dalil, dengan hujah, berbanding orang yang cerita dia adalah penglipu lara, bawa hadis palsu. Seronok dengar, jangan kira tuan. Kadang-kadang hak penglipu lara ni serban dia pun besar, pakai jubah, celak mata pakai, cakap elok sedap, tapi konten dia sebab tu kadang-kadang kita kena tanya ustaz hak kita yakini. Kita tengok ada jumpa seorang ustaz, dia ni hafal Quran, faham hadis, kita tahu dia bukan penglipu lara dan sebagainya, orang yang thiqah dalam soal agama, mengajak kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kita tanya, ustaz, macam mana orang ustaz ni? Kita minta recommendation untuk belajar. Jangan asal ada je orang mari kita pun dengar, asal ada je orang mari kita dengar. Sebab kita akan jadi manhaj rojak. Sebab kita hari ni kuliah bulanan. Dalam sebulan 30 orang ustaz. Ustaz ni mari riwayat cerita A, ni riwayat cerita B. Akhir sekali kita pun pening. Sekali ceramah bukan lagi menjadi medan ilmu, tetapi dia adalah medan mencaci, mengumpat, mencela, ataupun medan untuk sekadar mendengar cerita, atau sekadar untuk halwa telinga tunggu masa antara maghrib dan isyak. Silibus pun tak habis-habis, pengajian dia tidak bersumberkan kitab, cerita je. Okay? Gelak ketawa, seronok. Jadi sebab itu kita kena pilih mana yang benar, mana yang tu. Itulah ni, kalau jumpa yang benar, lazimilah dia. Walaupun kita kata ustaz tu tak banyak gelak, dia serius je mengajar, tapi sebenarnya kelazatan ilmu adalah pada pengetahuannya. Kelazatan pada majlis ilmu adalah pada ilmunya. Ada orang seronok bila balik, apa belajar hari ni? Tak tahu apa, tapi sedap ustaz tu cerita. Jadi kena hati-hati. Jadi sebab tu saya ingat topik ni saya nak ulas sekali lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Oleh kerana itu saya berhenti setakat ni. Kita akan tun tanda di sini. Kita berhenti hari ni di sini. TM 16 hari bulan 3 21. Okey. Kita berhenti setakat ni. Okey. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.